Okey, kembali kita di ruang udara. Di ruang udara Kayangan. Mungkin lain sekali ni dah okey kot. Kita macam Cikgu Faiz pun ada dalam ni. Kejap lah 22 orang. Apa ni? Kau dengar suara yang saya dengan jelas ke? Okay, you all ada question nak tanya? Welcome back to my live. Waalaikumsalam. Welcome back to my live. Rasa bernafas sikit. Okay. Thank you Ainul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatin. Dengar. Okay sangat. Okay, you all ada question ke nak tanya? Live dekat IG ni best tau. Sebab dia ada filter. Dia ada filter. Tapi untuk perniagaan tak okey lah. Untuk cari jodoh okey. Untuk perniagaan yang penting sale. Yang penting sale. Bukan penting rupa, penting sale. Yang penting paling pandai sekali buat sale. Hong Kong hadir, Masya Allah. Imamnya Azhar daripada Hong Kong ke? Student saya Muhammad Zulfakar, Masya Allah, geng bandel pun ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murni, ini kakak saya ke ni? Waalaikumsalam. Best gila main filter time live. Betul? Apa saya nak cakap tadi? Okay, dalam buku digital 7 copywriting yang ni, saya ada tunjukkan sekali dengan contoh. Okay, 7 cara buat bakal customer trust dengan copywriting kita. Once kita tukar kita punya copywriting, customer akan mula percaya. Apa topik menarik malam ni? Tak ada topik yang menarik pun Zulfakar. Saya just share, saya saja je live. Selalunya saya bincangkan topik-topik menarik ni hanya di FB Live saja. Saya sampaikan ilmu-ilmu di FB Live. FB Live dia lebih bagus. Saya nampak terus join. Okay lah, saya nak share lah sikit lah, InsyaAllah malam ni. Kenapa kita kena bila kita dah ada bisnes, kenapa kita boleh bisnes juga di IG, kenapa juga di FB. Saya sentuh dulu bahagian IG dah. Okay, kenapa? Okay. Poin yang pertama adalah prospek, okay, ataupun bakal pelanggan kita ni. Okay, bakal pelanggan kita ni suka lepak di IG. Sebab zaman sekarang berubah. Dulu kita ada MySpace, orang lepak kat MySpace. Lepas tu ada Friendster, orang lepak kat Friendster. Lepas tu ada Facebook, orang ramai kat Facebook. Sekarang ada Instagram, orang ramai kat Instagram. So kalau kita kalau kita berniaga tapi tak gunakan Instagram, sangat-sangat rugi. Faham ni? Kepada tidur ke? Dia tengah kelas tu. Okay, faham? Ehsan Hakim. Alright. Itu yang pertama. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah bakal pelanggan kita ni suka lepak di IG. Sebab zaman sekarang ramai orang gunakan IG. Zaman MySpace. Dulu yang zaman MySpace, kalau tahu tu, zaman MySpace tu yang edit kita punya profile tu. Letak gambar sini, lepas tu ada mouse tu love. Okay. Yang kedua, nak tahu ke yang kedua ni? Nak tahu tak yang kedua ni kenapa kita kena buat bisnes dekat IG juga instead of FB je? Sebab kita memerlukan booster. Apa maksud booster? Bermaksud kita kena gunakan semua medium yang ada.
FB kita kena guna, IG kita kena guna, YouTube kena guna, Telegram kena guna, WhatsApp status kena guna. Sebagai contoh, kalau kita pergi perang, okey, kalau kita pergi perang, kita dengan musuh kita, kita bawa satu je senjata, tapi musuh kita ada banyak senjata. Mana yang menang? Mana yang menang? Faham ni? Faham ke? So, media sosial ni ibarat kita punya senjata. Kita punya senapang, kita punya bom. Instagram ni kita ibarat untuk kita berperang di dalam perniagaan. Of course banyak senjata. So, bila kita gunakan banyak senjata, maka kita akan menang dalam perniagaan kita. So orang tanya juga, nak guna mana satu ni? Shopee dulu ke? IG dulu ke? FB dulu ke? Twitter dulu ke? Yang mana satu ni? Yang mana satu? Okey, kita pilih senjata yang paling kuat dan padu sekali. Okey. Mata dah layu tapi pasu join lah. Masya Allah. Gunakan senjata yang paling kuat sekali. Yang ini ramai orang tak tahu. Orang main bantai je, nak berniaga main taram je sebab tak ada ilmu, tak ada orang guide. Tak ada orang guide. Sebab itulah bila tak ada orang guide, tak ada ilmu, buat sekerat jalan. Saya dah cakap, saya pesan kepada sudut-sudut saya, once you dah capai sesuatu, jangan berhenti. Belajar lagi dan belajar lagi dan belajar. Jangan berhenti. Jangan berhenti belajar. Bila you start berhenti belajar, you akan di tahap situ saja. Sebab bila kita belajar ni, bukan semata-matanya kita dapat ilmu je, kita dapat circle juga. Ada sudut-sudut tolong share dalam grup je. Okey, jangan risau. Sudut-sudut FBYS kan saya akan ajar ni semua. Okey, don't worry. Yang paling kuat, yang paling kuat bagi saya yang paling kuat adalah dekat FB. FB ni kepala nenek punya senjata lah orang kata. Light marketing macam mana ya? Light marketing adalah kita nak tarik orang kepada page kita, like kita punya dia. Social media yang ramai orang ada. FB. Sebab apa? Sebab saya cakap kita boleh tekan FB ads serendah 0.00. Saya buat hari tu. Mana ni? Saya buat. Saya tunjuk. Saya buat FB live, FB call saya. Sebab saya dah spend lebih 20,000 kat situ untuk FB. So dia bagi priority lane untuk ajar saya. Mana? Okey. Nampak? Saya dah reach serendah 0.92 per 1,000 orang. So maknanya satu orang tengok 0.0092. Murah ke murah sangat tu? Murah ke murah sangat? Nikmat mana lagi yang anda dustakan? Faham ke ni? Pehe ni. Pehe. Dan FB, bila tak ada FB, okay, dia connected lah dengan IG kan. Ramai orang yang menggunakan boost post, boost jahil. Ya Allah. Ya Allah. Gila. Tahu pun. Siapa sudah nak belajar? Boleh ajar macam mana buat ads? Ya, saya akan ajar. Dalam saya punya seminar ni 3, 4, 5 saya ajar nak buat IG ads. Yang korang selalu tengok dekat sini ada sponsor. Kat bawah ni ada sponsor. Lepas tu boleh swipe up kan? Itu saya ajar. Sebab itulah sudut-sudut saya ni ramai yang boleh buat RM10,000, RM50,000, RM100,000. Sebab apa? Sebab diorang ada ilmu ni. Bukan saja kita buat zero cost, kita buat ilmu marketing yang berbayar. Bila marketing berbayar, kena ada ilmu. Ada ilmu, baru kita berbayar. Tu berbaloi. Kita akan fokus kepada return of investment. Ni yang kat FB tu. Okay, don't worry.
Priority saya akan ajar kepada student advance booster yourself. Hai guys, saya student UAS. Good, alhamdulillah. Okay, tahniah kepada yang dah daftar. Bila FB saya aktif, saya kena kacau. So sekarang so kena kacau kenapa tu? Kena kacau kenapa? Kena kacau kenapa? Block je lah, jangan layan. Hai bogus tu. Kena kacau kenapa tu? Okay. Okay mana ni? Tiba-tiba dah 11.50 kan? Tak sabar kan? Tiba-tiba je. Okay, boleh? Boleh? Boleh ke boleh ni? Kena kacau kenapa? Banyak ibu badu ni. Ya, sebab aku pun belajar. Aku pun bayar beribu-ribu ringgit nak belajar beribu-ribu ringgit nak belajar ilmu ni. Kalau kau tak nak belajar, aku tak tahulah. Okay. Baik. Masya Allah. Okay, 11.50. Thank you guys. Welcome so much. Azura 5058. Kenapa nama unit ada nombor kat belakang? 025058. Kena kacau lah TPM. Kalau ajak kahwin tu pula tu. Yang ni hide je lah. Notification tu hide saja. Itu bukan alasan untuk kita tak berniaga di FB. Block je. Okay, seramnya. Ada kahwin tu Masya Allah. Boleh ni? Sama-sama. Sama-sama. Kalau terima kasih tu, belanjalah love sikit. Belanja love. Macam nak join seminar? Okay, macam mana nak join seminar? Masya Allah. Contact nombor ni. 019-87-2192. Save nombor ni. Okay, save nombor ni 087-2192. Save dan WhatsApp. Tekan link kat bio boleh. Link kat bio. Kalau ada follower negara-negara macam Pakistan, Bangladesh, perlu accept ke? Accept saja. Accept je. Nak takut apa? Kalau dia kacau, block je lah. Saya block dah tuan, tapi tetap seram sebab orang luar tu. Aku pelik lah dengan korang ni. Mana Kak Farah? Kak Farah tengah mengajar, dengar ada session dia kelas. Sorry, Z95. Farah baru habis kelas. Habis kelas, Masya Allah. Okay, dah habis kelas, boleh masuk live ni. Diam. Ada mak saya angkat telefon. Rumah ada suara lelaki seram, macam nak bantuan, macam nak saja main-main. Tak payah layan. Okay, saya layan. Bila boleh jual tuan nak capai 1 juta sebulan pula ni. Power Zulfaqar capai 1 juta pula. Syat. Boleh. Lepas seminar nanti kita akan jumpa. Kalau FB blog tak boleh, buat ada macam mana? Tak faham. Okay. Cuba aktif balik. Okay. Pening tuan. Pening apa tu? Safwa. Pening apa tu? Apa yang nak peningkan dalam dunia ni? Pening Gurau. Okay. Boleh ke? Ada soalan lagi ke? FPS. Okay. Block je. Macam buat je. Block je. Kalau FB block, tak boleh buat ads macam mana? Buat akaun baru.
buat akaun baru, cuba untuk minta FB untuk unblock balik, hantar mesej. Tenang Allah sayang, malam masih muda, awal lagi. Dah. You all boleh keluar dari live ni dah tidur. Selamat malam semua. Bukan halau, gurau. Kenapa nak join live ni? Cuba nak tanya sikit. Boleh tak nak tanya satu soalan jujur? Kenapa nak join live saya ni? Jangan pening-pening. Orang yang tenang selalu menang. Okey? Okey. Boleh? Tadi ada ilmu. Bosan, Masya Allah. Bosan. Izzat kalau bosan, Izzat boleh ni mengaji Quran, Nasrat ilmu. Tak boleh lagi. Ilmu. Habis Quran Kafarah, baru habis kelas, Masya Allah. Okey, selamat datang kepada student-student Kafarah. Stoplah tuan share ilmu ni. Serap aura. Aura macam mana tu? Aura saya ada cakra ke? Cakra, saya kumpul cakra. Ilmu selalu baru. Rugi tak join. Bagi ilmu pada 100 sebab nak ikut bisnes. Cara tu ni. Join sebab ilmu, kelas ilmu. Thank you very much. Okay, doakan saya sentiasa dapat deliver ilmu dengan baik. Penyampaian saya pun sampai. Kita tarik lagi banyak keberkatan. Dr. Strange ni. Okay, mesti nak join. Tak boleh ibam ke Abang Ifi? Belum lagi. InsyaAllah kita ada perancangan juga bulan 7 ni. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam grup kita ni dah senyap sekarang ni. Dalam grup tengah senyap sekarang ni, dengan adakah tengah fokus. Baru habis kelas. Join sebab semalam dah masuk kelas jumpa pertama, rasa best dengan ilmu dia tuan. Ya, sebab itulah saya cakap join untuk improve diri you. Kalau you betul-betul buat perniagaan, saya bukan cerita tentang perniagaan je, saya cerita tentang kalau you bekerja, kerja betul-betul. Okay. Kalau you belajar betul-betul. Ada orang tanya dengan saya, okay, macam mana kalau mak saya tak bagi? Okay, you dah tanya ke belum? Dah bincang ke belum dengan mak you? Okay, apa yang nak ditamakan? Bisnes ke ibu bapa? Ibu bapa dulu. Ibu bapa perlu ditama. Ibu kita syurga kita. Ibu bapa kita syurga kita. Faham ni? Okay, kalau ibu tak bagi, tak apa. Kita berbincang, tanya ibu kita, pujuk ibu kita, tanya sebab apa kita nak join, apa yang kita dapat. Kadang-kadang ni parents ni tak bagi sebab dia tak tahu apa yang kita dapat. Takut kita ni join ni yang mengaruh, yang apa ke kan. Utamakan yang utama. Betul? Bagus. Okay, jangan sesekali derhaka dengan parents you all. Okay, always utamakan Pehe dok. Pehe boh. Betul. Sangat betul. Okay, good. Apa lagi saya nak share kepada you all? Tak ada apa pun. Malam ni tak ada apa-apa nak share. Tapi kita cuma nak jawab soalan you. Saya je nak bincang dengan you. Saya guna duit sendiri tu pun mak saya tak tahu. Saya join kelas FBUS. Okay. Nanti bagi tahu mak minta mak untuk doakan. Mak saya terkejut bila cakap masuk kelas bisnes berbayar. Macam kenal soalan tu. Bisnes berbayar. Kita pergi sekolah bayar tak? Kita pergi sekolah nak dapat degree bayar tak? Kita pergi sekolah nak jawab SPM bayar tak? Kenapa kita nak belajar bisnes kita nak bayar? Kita pergi sekolah pun kita bayar. Bayar cikgu tu. Adakah kita nak belajar ilmu untuk buat duit, kita rasa ilmu tu free? Nak masuk tandas pun kena bayar. Aku masuk tandas kat Switzerland kena bayar 1 Swiss franc bersamaan dengan RM4. RM4 bila nak masuk tandas.
mak saya support, Alhamdulillah, syukur. Okay, minta untuk parents kita support, parents kita doakan kita supaya kita ni bukan saja kita, sebenarnya kadang-kadang orang belajar ilmu perniagaan ni bukan semata-mata kita nak berjaya dalam perniagaan je, nak berjaya dalam hidup. Dalam hidup boleh improve. Perniagaan ni sebenarnya mendekatkan diri kita kepada Allah sebenarnya. Jadikan kita lebih hormat ibu bapa kita, sayangkan pasangan kita, okey. Kalau kita ada anak, nanti jaga anak kita dengan baik, bantu lagi ramai orang. Ya, betul? Ya. Sebab apa? Sebab yang you masuk Zoom tu, you ingat berapa yang kita bayar Zoom tu semalam tu untuk upgrade ke 10,000 orang tu. 10,000 orang tu. Bayar setiap bulan kan tak bayar. Okay, buat dulu. Dah still lah tu sampai habis, tapi anak dah manggil. Silakan tuan. Puan, silakan Puan Diana. Okay, utamakan anak lu, bagi anak tu selesa semua bagi anak tu tidur dengan baik. Saya live kesian TV semalam, so cukup himpit semalam. 340 USD kalilah 4. Kali 4. Lepas tu kau compare lah harga tu dengan harga yang kau masuk kat mak saya. Banyak sangat perubahan dalam hidup lepas join group ni. Betul? Sebab sebenarnya perniagaan kita ni bukan semata-mata kita nak dapat duit, bukan semata-mata kita nak dapat bukan nak dapat duit semata-mata, bukan dapat sale, bukan nak dapat income, profit, cash reserve, bukan. Perniagaan ini kehidupan. Kita nak tahu macam mana perniagaan ini yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Betul. Dah 99 tahun ni. Dan bila saya bagi tahu, bila orang saja yang di kalangan sudut saya ni, apa yang nak kena betulkan dulu dalam perniagaan. Okey, perniagaan ini kehidupan kita. Nabi SAW belajar, belajar tentang perniagaan umur 12 tahun. Lepas tu ikut pakciknya. Lepas tu Nabi SAW ini umurnya 18 tahun, umurnya lebih kurang meningkat. Ada satu masa tu dia menjalankan perniagaan isterinya, menguruskan perniagaan isteri Siti Khadijah radhiyallahu anha. Okey, dia belajar tentang sistem, ilmu semua dan sebagainya. Siti Khadijah invest. Lepas tu ada Maisarah seorang lelaki yang jadi pembantu. Betul? Lepas tu, you pernah dengar tak air kotak Yus? Okey, salah satu marketing yang Nabi buat dalam dakwah selepas umur 40 diangkat menjadi Rasul. Rasul SAW ini melakukan marketing secara senyap-senyap. Dakwah bagi dia senyap dulu. Sama juga ada perniagaan yang Yus, air kotak Yus tu, dia masuk senyap pasaran, barulah orang tahu. Itu adalah strategi. Nabi belajar marketing, belajar uruskan manusia dan sebagainya dulu. Belajar benda-benda dulu. Lepas dia umur 40, Nabi fokus kepada dakwah. Nabi suruh para sahabat kaya kembangkan sampai 3/4 dunia. You tak tahu sebab you tak baca sirah. Mana buku sirah? Dalam bilik tu. Ini buku sirah. Sekejap ini buku sirah. Ar-Rahi Al-Maktum, Sirah Nabawiyah, pasal Nabi SAW. Saya ada juga sahabat-sahabat saya yang berada di Arab Saudi. Saya selalu tanyakan dia, macam mana nak tahu perjalanan kehidupan Rasulullah masa Rasulullah berniaga. Tak ramai orang yang kupaskan. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini buku ni. Ini tebal ya. Hari ni you baca buku apa? Berapa buku you baca?
Saya cerita sikit lah, cerita sikit intro. Boleh ke? Boleh ke nak cerita intro? Kita ambil kehidupan gambaran, beberapa gambaran kehidupan sosial masyarakat Arab. Okey, surat 65. 65. Okey. Okey, keadaan ekonomi. Okey, dari aspek ekonomi, ia terkesan dengan faktor sosial tadi. Hal ini menjadi lebih jelas apabila kita melihat cara masyarakat Arab meneruskan kehidupan mereka. Perniagaan adalah cara utama untuk memperolehi kehidupan hidup. Dulu lagi orang dah berniaga. Pengembaraan dengan tujuan perniagaan tidak dapat dijalankan kecuali keadaan selamat dan aman. Keamanan sukar dirasai di semenanjung tanah Arab kecuali pada bulan-bulan haram. Pada bulan-bulan tersebut, aktiviti perniagaan dijalankan di pasar-pasar utama dan terkenal seperti Pasar Ukaz, Zu Al-Majaz, Majannah dan sebagainya. Pernah dengar tak benda ni? Tak pernah kan? Sebab tak baca. Sebab malas nak baca. Deep saya lah tu, saya cakap saya. Dari aspek pembuatan produk atau barang, masyarakat Arab tidak mempelopori bidang ini. Kebanyakan masyarakat Arab terlibat dalam perusahaan jahitan atau tenunan dan perusahaan mengawet kulit-kulit binatang. Okey, perusahaan ini dipelopori oleh orang di Arab di Yaman dan Hirah serta bandar-bandar di Syam. Walau bagaimanapun terdapat aktiviti peladangan, pertanian, peternakan haiwan di semenanjung tanah Arab. Boleh dikatakan semua kaum wanita ceburi diri dalam perbuatan pakaian, tapi barang-barang yang diniagakan terdedah kepada peperangan dan persengketaan. Kemiskinan dan kelaparan adalah fenomena umum yang terdapat dalam masyarakat Arab. Tahu ke? Tahu sesuatu? Ilmu sangat-sangat banyak Habis buat Q&A boleh? Nak tanya apa tu? Nanti kita buat sesi Q&A lah. Kita buat sesi Q&A. Baru habis join sesi. Apa lagi yang best dalam ni? Banyak tahu. Pasal perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Apa lagi pasal perniagaan dalam ni? Perjalanan hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi secara ringkas. Best ni. Best 102. Ni dia ada mix ke? Mix apa? Filter. Aku pakai filter mana tak ada mix lah. Satu perang boleh biasa. Ya betul. Perang Uhud, perang Badar. Okey, kita cerita sikit perjalanan hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi secara ringkas. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibesarkan dalam keadaan sosial yang terbaik dan memiliki kelebihan personaliti dan karakter. Baginda adalah contoh yang terbaik dari segi cara berfikir. Nabi sangat hebat. Okey, baginda mempunyai pemikiran yang benar, pandangan yang tajam, seorang yang bijak dan mempunyai pemikiran bernas dan dapat merealisasikan sesuatu matlamat itu dengan cara yang tepat dan benar. Hebat tak hebat Nabi? Dalam kebanyakan keadaan, baginda lebih banyak berdiam untuk melakukan pemerhatian yang mendalam, berfikir dengan penuh penghayatan untuk menghasilkan keputusan dan hasil pemikiran yang benar. Nabi suka berfikir. You all hari ni suka berfikir ke suka bertanya? Suka berfikir ke suka tanya? Ni macam mana? Ni macam mana? Tak nak fikir, malas nak fikir. Kita nak ikut siapa sebenarnya? Kita nak ikut Nabi. Nabi ni lebih suka berfikir.
Berfikir dengan penuh penghayatan untuk membuat keputusan. Kalau hari ni kita nak buat keputusan, fikir macam mana nak buat ni. Suka tanya, fikir dulu baru tanya. Tanya soalan yang betul. Okey? Deep tak? Deep. Untuk menghasilkan keputusan dan hasil pemikiran yang benar, baginda selalu memikirkan akal dan fitrahnya yang sihat dan murni untuk berfikir dan memerhati kehidupan manusia dan keadaan mereka. Baginda bersih dari sebarang elemen khurafat dan menjauhkan diri kepadanya. Ini bahaya ni. Baginda melihat apa yang dilakukan oleh orang ramai berdasarkan pertimbangan akal yang waras. Jikalau baginda melihat ianya baik, baginda akan bersama-sama dengan mereka. Sekiranya tidak baik, baginda akan mengasingkan dirinya daripada masyarakat. Nabi SAW ni pilih circle. Pilih circle. Sekiranya tidak baik, baginda akan mengasingkan diri daripada masyarakat tu. Okey? Baginda tidak meminum arak, tidak makan haiwan yang disembelih atas nama bahala. Tidak ada perayaan upacara menyembah bahala semenjak baginda lahir lagi. Baginda melarikan diri daripada penyembahan yang batil, sehingga tiada suatu pun perkara yang baginda benci melainkan penyembahan berhala. Baginda tidak sanggup mendengar sumpah yang dibuat atas berhala Al-Lat and Al-Uzza. Dapat sesuatu ni. Sebab tu saya cakap Nabi SAW ni contoh yang terbaik dalam pelajaran you, dalam menghormati ibu bapa you, dalam menjaga anak, dalam apa, dalam perniagaan kepada sebagainya. Semua dalam dunia ni Nabi SAW hebat. Dahsyat lagi bahawa takdir Allah memelihara Nabi SAW ketika nafsu menginginkan unsur duniawi yang menyeronokkan ketika seorang itu ingin mengikut sebahagian adat yang tidak baik. Allah Subhanahu Wa Taala memisahkan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hal-hal seperti itu. Lagi-lagi. Okey, Ibnu Al-Kathir, Ibnu Al-Atsir merekodkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah melainkan pada dua perkara saja. Selain daripada itu, Allah akan menghalang aku daripada melakukan perkara tersebut. Tapi aku kadang-kadang teringin untuk menyaksikan apa yang dilakukan oleh masyarakatku sehingga aku dimuliakan dengan pelantikanku sebagai Rasul. Pada suatu malam, aku berkata pada rakanku yang turut mengembala kambing di sebuah kuasa tinggi di Mekah, kalaulah engkau dapat jagakan kambingku ini supaya aku dapat pergi ke Mekah dan menyaksikan hiburan di sana bersama para pemuda yang lain. Rakanku berkata, pergilah. Aku pun keluar sehingga aku sampai di rumah pertama yang berada di Mekah. Aku terdengar alunan muzik. Aku bertanya, apakah ini? Mereka menjawab, inilah majlis perkahwinan. Maka aku duduk di sini dan mendengar nyanyian yang didendangkan. Lantas Allah membuatkanku rasa mengantuk dan aku tertidur. Allah jaga Nabi. Aku terjaga selepas merasakan bahan matahari. Aku pulang menerakanku dan dia bertanya tentang apa yang aku saksikan. Aku memberitahunya pada suatu malam yang lain. Aku juga berhasrat untuk melakukan hal yang sama. Aku masuk ke dalam Mekah dan perkara yang sama berlaku atas diriku sebagaimana malam yang pertama sebelum ini. Kemudian peristiwa tersebut aku tidak lagi inginkan perkara yang tidak baik. Allah pelihara. Perniagaan kita ni, yang kita buat bisnes ni, dekatkan diri kita lagi kepada Allah. Okey, Al-Bukhari meriwayatkan bahawa Jabir bin Abdullah berkata, ketika Kaabah dibina semula, Nabi Muhammad SAW dan Abbas mengangkat batu-batu. Abbas berkata kepada baginda, letakkan kain engkau atas bahumu sebagai alas. Baginda mengenal terjatuh dan matanya terpandang ke arah langit. Baginda bangun dan berkata, kainku. Baginda memakai semula kainnya dengan kemas. Dalam rekod hadis yang lain mengatakan, selepas kejadian itu aurat baginda dipelihara daripada pandangan manusia. Nabi SAW terkenal dalam kalangan kaumnya sebagai seorang yang baik, memiliki akhlak terpuji. Baginda adalah seorang yang paling bermaruah dan paling baik akhlaknya. Baginda adalah jiran yang terbaik, sopan santun, paling benar, lemah lembut, pemaaf, paling mulia. Perbuatan adalah yang terbaik, menepati janji, amanah, sehingga baginda digelar Al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Okey?
kerana baginda memiliki segala akhlak dan peribadi yang baik serta disenangi. Isterinya Khadijah radhiyallahu anha juga ibu kepada wanita-wanita yang beriman berkata, baginda adalah seorang yang mengasihi dan membantu anak-anak yatim dan orang yang lemah, memerah keringat dan mendapatkan wang bagi membantu orang lain, memuliakan tetamu dan membantu orang yang ditimpa kesenangan dan kesusahan. Ni semua rujukan lah. Rujukan je. Ni semua rujukan. Best ke best? Dan membantu orang lain ditimpa kesenangan dan kesusahan. Okey. Kita nak bantu orang, nak tolong orang, tak semestinya kita kena ada sesuatu untuk bantu. Bantu apa yang semampu kita. Mana Nabi SAW, apa yang semampu kita bantu. Kadang-kadang ada guru saya beritahu, kita kalau nak bagi sesuatu kepada orang, bagi sesuatu yang kita sayang. Best ilmu malam ni kan. Ni buku dia. Ni. Belum lagi buku pasal hati lagi. Belum lagi buku ni. Ini Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ni buku ni, okey, dalam buku ni sebenarnya, okey, ada cerita pasal tubuh badan Nabi, cerita tentang rambut Nabi, cerita Nabi sikat rambut, cerita tentang uban Nabi, inan Nabi, celat Nabi, pakaian Nabi, kehidupan Nabi, khuf Nabi, capal Nabi, cincin Nabi, okey, Nabi, pedang Nabi, baju besi, topi besi, serban, kain pelikat, cara Rasulullah berjalan, cara Rasulullah duduk, sandaran, okey, cara Rasulullah makan. Tentang cawan Rasulullah, buah-buahan, okey, minuman Rasulullah, cara minum. Hari ni minum macam mana? You minum macam mana hari ni? You minum macam mana? Okey, kita ambil satu minum, cara minum. You semua minum kan? Ni saya bagi tahu cara minum Nabi. Cara minum Nabi. Hari ni kita minum macam mana? Hari ni kita minum macam mana? Okey. Bab yang menceritakan tentang Rasulullah SAW minum, iaitu Haddatsana Ahmad bin Mani, Al-Banna, Al-Hashim, Al-Ahwal dan Mughirah daripada Sya'bi, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Air Zam-Zam. Tahu ke tahu ni? Sunnah meminum air Zam-Zam berdiri. Okey, satu lagi dia. Okey, Ali bin Kashram, Dathana Isa bin Yunus daripada Rishdin bin Quraib, daripada ayahnya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila minum, baginda sallallahu alaihi wasallam akan bernafas sebanyak 2 kali. Baru tahu. Baru tahu. Sunnah minum air Zam-Zam diri. Nabi pernah berdiri. Air Zam-Zam. Sebab itulah kalau you pergi dekat Mekah ni, nampak ramai orang minum air Zam-Zam berdiri. You bernafas berapa kali, minum air berapa kali bernafas. Minum je macam tu. Banyak lagi ni. Rasulullah tidur, ibadat, solat, sunat, apa lagi? Tilam, tawaduk, akhlak, pemalu, nama Rasulullah, okey, umur, kewafatan, harta pusaka. Ni. Buku dia.
Ya, Imam Al-Tirmizi. Baru pasal dapat sesuatu tak malam ni? Sebab tu saya cakap Rasulullah ni apa hadis ya? Diturunkan untuk menyempurnakan akhlak dan di sebaik-baik tauladan. Sebaik-baik tauladan. Lama ni minum tak sedari dia. Betul? Beli kat mana? Beli kat MPH popular ada, dekat Hasani ada. Cari perniagaan, betulkan hati dulu. Betulkan hati. Betulkan fikiran kita, baru betulkan bisnes tu. SS. Hop. Okay, SS nanti share kat story ya. Dah belum? Okay. Masya Allah, Puan Farah kita. Dah. Okay. Abang dah lah ganggu. Oh, Sial anak murid saya. oh ya ke? Okay, minta maaf. Apa dia cakap dah join plug mengaji. Dia tak boleh. Dia ganggu tak nak miss langsung. Okay, itu sahaja malam ni. Isteri saya. Saya kena kan? utama ke isteri ni. Bukan takut je ni. Aduh, nampak lah. Okay. Dah guys, dah bising tu. Okay, itu saja malam ni. Terima kasih. Kalau tak nampak makan nanti guys. Nanti tak dapat paprik nanti guys. Okay. Farah garang-garang. Dia garang guys. Okay. Aku tak dapat nanti makan paprik nanti. Okay, saya semua. Okay. Itu saja dari saya. Okey, mohon maaf kalau anda kesilapan, kesalahan. Okey. Banyak sangat. Cakap Puan Farah. Okey. Saya doakan semua dipermudahkan segala urusan, cakap yang baik-baik, fikir yang baik-baik. Okey. Dan buat yang baik-baik, anda wajib berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.